Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1182 dan antara paparan utama. Mimpi ngeri katak politik bermula di Pulau Pinang. Penjawat awam wajib tunjuk kepimpinan mulia. Rakyat bayar hutang Najib. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Undang-undang anti lompat parti politik yang baru diluluskan di Parlimen merupakan impian rakyat untuk melihat wakil yang mereka beri mandat semasa pilihan raya umum bertanggungjawab kepada pemilihnya, bukan kepentingan peribadinya. Namun ia sudah mula menjadi mimpi ngeri buat katak-katak politik. Rabu 3 Ogos lalu, Mahkamah Persekutuan membuat keputusan bahawa perkara 14A Undang-Undang Anti Lompat Parti di Pulau Pinang yang menyatakan bahawa seseorang ahli Dewan Undangan Negeri yang pada mulanya memenangi pilihan raya sebagai calon parti politik mesti mengosongkan kerusi itu jika dia dipecat atau keluar parti adalah sah. Panel 7 hakim yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat membuat keputusan sebulat suara bahawa perkara 14A Perlembagaan Negeri juga tidak terbatal kerana ia konsisten dengan perkara 10-1-C Perlembagaan Persekutuan. Katanya hak untuk menyertai atau meninggalkan parti politik adalah berbeza daripada peraturan yang mengikat seseorang ahli Dewan Undangan Negeri apabila mereka dipilih. Perkara 10-1-C Perlembagaan Persekutuan adalah mengenai hak kebebasan berpersatuan. Justru mahkamah memutuskan bahawa Badan Perundangan Negeri mempunyai hak untuk menggubal undang-undangnya sendiri yang mengawal kelakuan seseorang ahli Dewan Undangan Negeri yang dipilih sekiranya mereka menukar parti politik. Pada tahun 2020, 4 bekas ahli Dewan Undangan Negeri Keadilan iaitu Zulkifli Ibrahim dari Sungai Aceh, Afif Bahardin Seberang Jaya, Khalid Mehtak Muhammad Ishak Bertam dan Zulkifli Mat Lazim dari Teluk Bahang melompat menyertai Bersatu selepas parti itu keluar daripada gabungan Pakatan Harapan. Mereka kemudiannya memfailkan saman terhadap Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang dan speakernya berhubung enakmen anti lompat parti negeri itu. Mahkamah Persekutuan merupakan mahkamah tertinggi di Malaysia. Keempat-empat ahli Dewan Undangan Negeri yang melompat parti sekarang boleh diarah untuk mengosongkan kerusi mereka dan tidak dibenarkan lagi hadir dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Dengan keputusan ini, undang-undang yang sama yang digubal di Kelantan, Sabah dan Sarawak turut sah dan terpakai. Dalam pada itu, DAP bercadang untuk mengadakan satu kongres khas untuk meminda perlembagaan parti bagi melucutkan keahlian mana-mana ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang tidak mengikut keputusan parti dalam perkara-perkara tertentu. Menurut Setiausaha Agung DAP Anthony Locke, ini selaras dengan kelulusan pindaan Perlembagaan Persekutuan berkenaan larangan lompat parti di Dewan Rakyat pada 28 Julai lalu. Beliau berkata pindaan Perlembagaan Parti itu perlu untuk menutup kelompongan dalam undang-undang anti lompat. Dengan itu, tidak timbul ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang tidak bersetuju dengan keputusan parti masih berkhidmat sebagai wakil rakyat tetapi bertindak menyokong pihak lawan. Katanya ini tidak adil apabila wakil rakyat yang menang atas undi puluhan ribu penyokong hanya mementingkan kehendak dirinya seorang sahaja. Tindakan DAP ini sewajarnya diikuti oleh parti-parti lain di negara ini. Justru selepas pilihan raya umum ke-15 ini, tidak ada lagi ruang bagi katak politik untuk melompat ke kolam lain kecuali mereka bersedia mengosongkan kerusi yang mereka menangi sebelum itu. Tiada halangan lagi bagi negeri-negeri lain yang belum ada undang-undang yang sama untuk menggubal enakmen bagi menghalang katak-katak politik yang hanya mementingkan perut sendiri sahaja ini. Keputusan Mahkamah Persekutuan ini boleh dikatakan sebagai kemenangan rakyat yang benci kepada sikap ahli politik yang bertukar menjadi katak setelah menang dalam pilihan raya atas nama parti asal, kemudian melompat masuk ke dalam parti lain.
Semoga budaya rasuah, pujukan mahupun ugutan yang dikatakan menjadi pemangkin kepada lompatan ahli Dewan Undangan Negeri mahupun ahli Parlimen akan berakhir. Ini juga dilihat sebagai tanda bahawa Jabatan Kehakiman benar-benar mempertahankan kedudukannya yang bebas daripada campur tangan pihak eksekutif. Sekalung bunga kepada para hakim yang berdedikasi menjalankan tugas tanpa memihak dan berani. Sebuah berita kini viral berhubung insiden dikatakan berlaku pada 3 Ogos di KLIA bahawa Ketua Penolong Penguasa Immigration KPP James Lee mendakwa ditengking oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah. Sebuah kenyataan yang dikatakan dibuat oleh Ketua Pengarah Immigration Malaysia berhubung insiden tersebut juga tular di Facebook menyatakan bahawa kejadian berlaku pada 3 Ogos 2022 antara jam 8.40 pagi ke 9.40 pagi di KLIA. KPPA menaiki pesawat MH0752 ke Vietnam dan menggunakan bilik orang kenamaan VIP KLIA. Insiden bermula apabila tiada pegawai immigration ditempatkan di kaunter bilik VIP KLIA. Sememangnya pegawai tidak ditempatkan di sini 24 jam kerana mereka bertugas di kaunter biasa. Pegawai akan datang setelah pemakluman dibuat. Ketua Operasi Immigration KLIA, Ketua Penolong Penguasa KPP 48 James Lee telah dipanggil, ditengking dan diminta supaya berdiri tegak di tengah khalayak ramai, dakwanya. Menurut kenyataan itu, antara kata-kata yang dikeluarkan oleh KPPA kepada KPP James Lee yang memakai jaket immigration ialah, "Kenapa sorok tangan? Ada receive anything ke? Do you know who am I? I am KPPA. Berdiri tegak. Stand straight now." Kata-kata di atas telah dilepaskan dalam nada menengking sehingga membuatkan pegawai immigration saya yang berpakaian tugas rasmi berasa terhina di depan khalayak ramai dan menitiskan air mata. KPP James Lee juga merasakan beliau telah dibuli dan dimalukan di hadapan orang ramai, apatah lagi di hadapan pegawai-pegawai beliau sendiri, menurut kenyataan pihak immigration. Kenyataan pihak immigration menyebut bahawa KPP James Lee adalah seorang pegawai yang cekap, berhemah dan sentiasa menjawab panggilan telefon walaupun di tengah malam dan hari cuti. Selaku Ketua Operasi, tugas KPP James Lee adalah memastikan urusan keluar masuk penumpang antarabangsa di KLIA berjalan lancar. Tugas ini telah dilaksanakan dengan berkesan. Sikap pegawai kanan kerajaan yang sombong dan angkuh seperti ini boleh menimbulkan kebencian rakyat terhadap kerajaan yang memerintah, tegas kenyataan tersebut. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Immigration Semenanjung Malaysia KPISM yang mewakili 14,000 orang pegawai immigration di seluruh negara melahirkan rasa terkilan dan kecewa dengan insiden tengking tersebut. Menurut Presidennya Khairul Nizar bin Khairuddin, pegawai immigration tidak ditempatkan di kaunter bilik VIP secara 24 jam kerana mereka lebih diperlukan bertugas di kaunter biasa berbanding kaunter bilik VIP yang hanya akan dibuka apabila ada keperluan dan mendapat pemakluman awal. Tindakan yang tidak profesional oleh seorang pegawai tertinggi kerajaan ini dan kata-kata yang dilepaskan dalam nada menengking di hadapan orang ramai serta kaki tangan immigration lain yang sedang bertugas merupakan satu sikap biadab serta tidak menghormati entiti perkhidmatan awam itu sendiri. Pegawai immigration lain yang berada di tempat kejadian turut merasa terhina di khalayak ramai atas tindakan KPPA tersebut, katanya. Beliau berkata sikap KPPA yang mahukan layanan VIP adalah mementingkan diri sendiri serta tidak cakna dengan kesusahan rakyat dan orang awam lain yang sabar beratur menunggu giliran dalam melepasi pemeriksaan di kaunter biasa yang lain. Beliau tidak dapat mencontohi kepimpinan seperti mana KPPA sebelumnya dan tidak layak menjawat jawatan tersebut, tegas Khairul Nizar. Bagaimanapun, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam satu kenyataan menegaskan segala pertuduhan terhadap KPPA adalah tidak berasas dan berniat jahat untuk menjatuhkan imej beliau sebagai pegawai tertinggi kerajaan. Yang menyatakan kesal terhadap sikap kasar Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam yang tidak sepatutnya melakukan perkara tersebut. Ini adalah nama baik Jabatan Perkhidmatan Awam, nama baik pegawai-pegawai di bawah JPA yang saya rasa salah seorang menteri di Jabatan Perdana Menteri harus tampil dalam dewan ini untuk memperjelaskan. Ia bukan dilakukan oleh pegawai rendah ataupun pegawai biasa, tetapi Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam. Saya rasa perlu untuk diperjelaskan supaya tidak ada
misinformation, dengan izin ataupun miscommunication, yang bagi saya nama baik Jabatan Perkhidmatan Awam ini perlu dijaga kerana ia melibatkan suatu jabatan yang dihormati. Menyokong usul Salahuddin itu, Ahli Parlimen Shah Alam berkata, berhubung dengan usul yang dibawa tadi, Kami sama juga. ya, saya sokong. Hanya saya nak jelaskan bahawa ada kenyataan yang telah dikeluarkan yang menafikan insiden itu, tetapi kenyataan penafian itu dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam tanpa tanda tangan daripada siapa, dan dalam persoalan ini sewajarnya lah menteri mengeluarkan kenyataan dan menegaskan persoalan nak jaga imej perkhidmatan awam itu, nak jaga kehormatan pegawai-pegawai yang ditengking itu pun bukan pegawai kecil, ianya merupakan seorang pegawai besar juga, lalu ini merupakan satu perkara yang amat memalukan. Kita harap adanya some disiplin dan decorum lah yang diamalkan. insiden di KLIA itu sangat mengejutkan rakyat Malaysia. Tidak kurang yang marah dengan insiden tersebut. Justru adalah wajar bagi Jabatan Perdana Menteri untuk menjelaskan keributan yang berlaku susulan insiden di KLIA itu. Semoga pihak imigresen sentiasa tabah dan istiqamah dalam menyempurnakan amanah serta tanggungjawab terbaik untuk negara. Kerajaan Persekutuan sebagai penjamin telah membayar sepenuhnya hutang SRC International Sdn Bhd sebanyak RM4 bilion kepada kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP. Ia telah dibayar sepenuhnya. Memandangkan perkara itu masih di mahkamah, adalah subjudis bagi kami untuk membuat perincian pada ketika ini. Cukuplah untuk mengatakan bahawa tiada lagi pembayaran yang belum selesai, kata jurucakap KWAP kepada DH pada Rabu 3 Ogos. SRC International sebelum ini merupakan anak syarikat One Malaysia Development Berhad, 1MDB, meminjam RM4 bilion daripada KWAP pada 2011 dan 2012 ketika pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang juga pengerusi lembaga penasihat 1MDB. Ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Ipoh Timur, Wong Kah-Wah, yang bertanya berapa hutang negara setakat ini dan bagaimana hutang atau jaminan 1MDB, SRC dan SSER telah menyumbang kepada peningkatan hutang tersebut. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, hutang kerajaan persekutuan berjumlah 1.045 trilion ringgit atau 63.8% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK setakat akhir Jun lalu. Katanya hutang syarikat One Malaysia Development Berhad, 1MDB, SRC International Sdn Bhd dan Suria Sinergi Energy Resources Sdn Bhd SSER tidak meningkatkan jumlah hutang kerajaan secara langsung. Bagaimanapun, Tengku Zafrul berkata 1MDB, SRC dan SSER adalah entiti yang menerima jaminan kerajaan bawah Akta Jaminan Pinjaman Pertubuhan Perbadanan 1965 atau Seksyen 14 Akta Tata Cara Keuangan. Oleh itu, entiti ini akan memberikan pendedahan risiko liability luar jangka kepada kerajaan selagi komitmen hutang entiti berkenaan belum selesai. Selain itu, entiti ini juga dikategorikan sebagai komitmen jaminan kerana menerima peruntukan keuangan daripada kerajaan bagi membantu dalam bayaran komitmen hutang, kata Tengku Zafrul. Adakah ini berita baik? Dalam perniagaan SRC International ini, adakah rakyat mendapat manfaatnya? Sudah tentu tidak. Untunglah, duit rakyat hilang, kerajaan yang bayar balik. Kerajaan bayar tu guna duit rakyat. RM4 bilion bukan sedikit. Duit ni jika tidak dicuri sudah pasti boleh menampung pendidikan percuma, naik taraf kemudahan kesihatan dan tambah subsidi barang makanan, ujar Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Muhammad Faiz Fadzil ketika mengulas mengenai penyelesaian bayaran hutang SRC kepada KWAP itu. Duit ini hilang di zaman BN iaitu Najib, yang bayar balik pun di zaman BN iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Guni yang sama sudah pasti isi pun sama, sindirnya. Beliau melihat pimpinan UMNO sebenarnya tidak menghargai perjuangan pahlawan Melayu dalam menentang penindasan. Betullah orang Melayu rasa keji pada babi dan arak, tetapi duit yang hilang ini lebih keji. Dosa satu hal, susah hidup kita yang tanggung. Guna duit rakyat untuk bermewah itu satu penindasan. Apa guna menonton filem Mat Kilau jika perjuangannya menentang penindasan tidak difahami? Kita adalah cucu cicit Mat Kilau. Jangan sia-siakan perjuangan
pahlawan Melayu ulung ini, tegas Faiz. Sementara itu, Najib masih cuba untuk menangguhkan rayuan akhir kes penyelewengan dana 42 juta ringgit milik SRC International Sendirian Berhad. Namun rayuan untuk penangguhan kesnya di Mahkamah Persekutuan gagal apabila ditolak. Perkara itu dimaklumkan melalui surat daripada pejabat pendaftar Mahkamah Persekutuan kepada firma guaman Tetuan Zaid Ibrahim Sufyan THLU and Partners ZIST yang baru dilantik Najib. Melalui surat itu dinyatakan bahawa tarikh pendengaran rayuan ditetapkan bermula 15 hingga 19 Ogos ini. Mahkamah ingin menegaskan tiada penangguhan akan dibenarkan dan pihak-pihak dikehendaki mengambil langkah sewajarnya serta bersedia bagi pendengaran rayuan itu, jelas surat berkenaan. Lapor beberapa media, pada 25 Julai lalu, Najib memberhentikan khidmat peguam utama Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah dan firma guaman Tetuan Syafi dan Co. daripada mewakilinya dan melantik barisan peguam baharu yang diketuai peguam senior kes jenayah Hisham Teh Poktik bersama-sama Law Tik Kuat dan Ruben Matiaravanam. Najib juga melantik Tetuan Zaid Ibrahim Sufyan THLU and Partners ZIST sebagai peguam bela baharu setelah Mahkamah Tinggi menolak permohonan Queen's Counsel QC atau peguam diraja dari United Kingdom Jonathan Laidlaw untuk mewakilinya dalam rayuan akhir kes berkenaan. Untuk rekod, pada 8 Disember tahun lalu, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan salah serta hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit yang dikenakan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ke atas Najib selepas didapati bersalah atas 7 pertuduhan membabitkan penyelewengan dana SRC International. Najib dan pimpinan UMNO ke hulu ke hilir mendakwa ahli Parlimen pekan itu adalah mangsa fitnah Pakatan Harapan. Adakah hutang SRC International kepada KWAP itu satu fitnah juga? Jika ia fitnah, mengapa pula pentadbiran Ismail Sabri yang juga naib Presiden UMNO bersusah payah menyelesaikan hutang tersebut? Justru jom channel sependirian dengan pandangan Faiz. Rakyat tidak rela duit mereka digunakan untuk membayar hutang yang dibuat Najib. Sementara beliau bebas ke sana ke sini dengan cerita karutnya bahawa kononnya dirinya difitnah oleh Pakatan Harapan. Beliau ditipu oleh Law Tek Cho atau Jolo, pegawai-pegawainya dan kumpulan Goldman Sachs. Keputusan dua mahkamah di negara ini iaitu Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan adalah sebaliknya. Berhentilah berhelah untuk memperbodohkan rakyat. Kita sudah cukup malu dengan gelaran negara kleptokrasi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aina Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.